Atap Singgora adalah sejenis genting bumbung yang diperbuat daripada tanah liat yang dibakar. Ia merupakan bahan bumbung tradisional di negeri Kelantan dan Terengganu di Malaysia. Dan ia juga digunakan di beberapa bahagian di negara Thailand. Atap Singgora terkenal dengan ketahanan, tahan lama dan keupayaan untuk memastikan rumah sentiasa sejuk walaupun dalam keadaan cuaca yang panas. Ia juga agak ringan, menjadikannya pilihan yang baik untuk bumbung dengan struktur kayu. Nama Singgora dipercayai berasal daripada perkataan Thai iaitu Sing yang bermaksud jubing dan perkataan Melayu Gora yang bermaksud bumbung. Atap Singgora dibuat dengan mencampurkan tanah liat dengan air, pasir dan dicampurkan sedikit dengan garam. Kemudian dibentuk menjadi jubing dan jubing kemudiannya dibakar dalam tanur sehingga ia keras dan tahan lama. Di sini, kumpulan kami telah memilih Kampung Pekanan Baru Bachok Kelantan yang merupakan satu-satunya lokasi untuk membuat atap Singgora. Bengkel ini dikendalikan oleh Puan Nuraini Haji Yusof yang merupakan generasi yang kelima dan keluarganya untuk mengusahakan perniagaan ini. Atap Singgora merupakan salah satu produk yang unik. Sebelum menghasilkan sebuah atap yang berkualiti, kita perlu memastikan bahan mentah berada dalam keadaan yang baik seperti bahan-bahan utama membuat atap iaitu tanah liat, air, mesin, pekerja dan sebagainya. Selain itu, setiap proses penghasilan atap Singgora perlu dijalankan dengan baik dengan memastikan input produk berada dalam keadaan yang baik seperti mesin pembuatan atap telah diselenggara dan bahan mentah berada dalam keadaan baik. Kesannya, output produk dapat dijalankan dengan berkesan dan berkualiti sehingga dapat menghasilkan keuntungan kepada perniagaan. Proses pembuatan atap Singgora perlu diteliti. Dengan pencarian tanah liat, pekerja lelaki akan mencari dengan mencangkul tanah liat yang bermutu tinggi untuk diproses. Seterusnya, tanah liat akan ditempatkan di dalam bangsal dan kerja-kerja pengulian akan dilakukan oleh kaum lelaki dan dikawal oleh mesin. Manakala kaum hawa menggunakan tanah liat tersebut untuk mencetak atap. Atap-atap yang siap dicetak kemudian akan dijemur dan dibina cangkuk. Kemudian disusun di atas para yang terletak di dalam bangsal. Setelah kering, atap dimasukkan ke dalam tanur pembakaran yang menggunakan kayu getah. Tempoh pembakaran memakan masa selama 3 minggu sebelum hasilnya dapat dikeluarkan dari tanur. Akhirnya, atap Singgora telah siap diproses dan akan dipek di dalam kotak untuk dijual. Sejarah latar belakang atap Singgora yang dipercayai berasal daripada Songla. Susuk atau atap Singgora seakan sisi ikan menjadi pilihan masyarakat Kelantan, Terengganu dan selatan Thailand. Rumah kediaman, masjid, istana, wakaf merupakan bukti yang signifikan bahawa atap Singgora amat popular beberapa dekad lalu. Proses pembuatan Singgora Kelantan dan Thailand juga adalah sama, yang berbeza adalah dari segi bentuk dan saiz. Terdapat 2 bentuk atap Singgora Thailand iaitu berbentuk V dan U pada penghujungnya. Manakala atap Singgora Kelantan mempunyai satu reka bentuk iaitu penghujung berbentuk V atau diamond shape. Beliau turut membincangkan kaedah cucian dan rawatan atap Singgora yang ditubuhi kulat. Rawatan anti kulat disapu pada genting yang sudah dicuci dengan menggunakan acrylic water repellent. Kajian agak signifikan kepada penyelidik dalam usaha untuk memahami segala sejarah perusahaan Singgora Kelantan dan Thailand. Thai Roofing Ties oleh Block Plank 2001 membincangkan tentang sejarah awal atap genting di Thailand. Atap genting yang dimasukkan adalah merujuk atap Singgora dalam bahasa Melayu, manakala bahasa Thai menyebut Krabwang Songla. Kak Ani merupakan generasi kelima yang mewarisi pembuatan atap Singgora dari kala keluarganya. Menurut beliau, asal-usul dia memulakan kegiatan ini dari zaman dahulu oleh ibu dan ayahnya yang mencari rezeki di Thailand. Mereka bekerja sebagai pembuat atap Singgora di sana untuk meneruskan hidup.
Kilang pembuatan atap Senggora di Thailand telah menarik perhatian orang ramai kerana kawasan itu strategik seperti berdekatan dengan sungai yang mudah mendapatkan bahan mentah seperti tanah liat. Seterusnya, Thailand juga bersempadan dengan negeri Kelantan yang sedikit sebanyak dapat mempengaruhi penduduk di Kelantan untuk bekerja di Thailand seperti ibu dan bapa Cik Ani untuk mencari rezeki. Ibu bapa Cik Ani sangat berpengalaman dalam bidang pembuatan atap Senggora dan mereka bijak mengambil peluang untuk menjalankan perniagaan tersebut di Kelantan oleh kerana mereka banyak pengalaman dan arif tentang seluk-beluk pembuatan atap Senggora di Thailand pada masa dahulu. Mereka telah menjalankan perniagaan secara kecil-kecilan di Kota Baru dan berpindah ke Bachok atas faktor geografi iaitu lokasi yang strategik dan tanah yang baik. Perniagaan Cik Ani semakin berkembang maju sehingga terbenarnya kilang pembuatan atap Senggora yang terletak di Kampung Pangkalan Baru, Bachok, Kelantan. Di Kelantan, terdapat kepercayaan yang meluas bahawa atap Senggora sejenis jubin bumbung tanah liat yang mempunyai sifat ajaib yang dapat melindungi penghuni rumah daripada roh jahat dan membawa mereka tuah dan kemakmuran. Kepercayaan ini berkemungkinan berdasarkan fakta bahawa atap Senggora adalah bahan yang sangat tahan lama dan tahan cuaca dan juga kalis api, menjadikannya satu aset yang berharga di kawasan yang mudah dilanda kebakaran. Selain itu, atap Senggora dikaitkan dengan budaya Melayu tradisional dan sering digunakan pada bumbung rumah Melayu tradisional dan menjadikannya simbol identiti Melayu. Hasil daripada kepercayaan ini, atap Senggora dapat dilihat sebagai atap yang menawarkan perlindungan yang tuah kepada pemiliknya. Antara fungsi yang ada pada atap Senggora ini adalah dapat berlindung daripada cuaca luaran seperti hujan lebat, cahaya matahari dan angin kencang. Reka bentuk melengkung tersendiri bumbung membantu mengalirkan air hujan dengan betul, mengelakkan kebocoran dan mengekalkan suhu seimbang di dalam bangunan. Seterusnya, bentuk atap Senggora yang beralum membantu mengarahkan aliran air hujan dengan cekap. Dengan kecerunan yang betul, atap ini mampu mengumpul dan menyalurkan air hujan ke dalam pembentuk, mengelakkan air bertakun di atas atap dan mengelakkan kerosakan bangunan akibat air berlebihan. Selain itu, atap Senggora juga menyumbang kepada penciptaan pengudaraan semula jadi di dalam bangunan. Gerban dan jurang antara jubin membolehkan peredaran udara yang baik, membolehkan udara segar masuk ke dalam rumah dan mengeluarkan udara panas, memastikan bilik sejuk dan selesa. Secara kesimpulannya, seni bina tradisi Pantai Timur menggunakan keunikannya yang tersendiri, terutama pada bahagian perabung yang menggunakan atap Senggora. Perubahan masa dan teknologi telah menyebabkan seni bina tradisi Pantai Timur semakin pupus di telan zaman. Begitu juga dengan penggunaan atap Senggora. Walau bagaimanapun, masih terdapat segelintir usaha murni oleh pencinta seni warisan bangsa dalam membangunkan resort dan pusat komersial yang menggunakan atap Senggora. Di antara seni bina dimaksudkan ialah Aryani Resort oleh Raja Datuk Kamaru Bahrin Shah, Pura Tanja Sabtu oleh Tengku Ismail Tengkusum, Terapuri Resort oleh Alex Lee, Pasir Belanda Resort oleh Henry Mulder, Komplek Kampung Kraft Kota Baru iaitu daripada Kerajaan Negeri Kelantan sendiri, Desa Ukiran Kayu Besut iaitu daripada Kerajaan Negeri Terengganu dan lain-lain. Peranan yang dijalankan oleh Jabatan Warisan Negara dalam memelihara seni bina tradisi seperti Masjid Kampung Laut, Masjid Kampung Ulong merupakan satu usaha yang wajar dipuji. Proses konservasi tersebut melibatkan penggunaan atap Senggora yang banyak dan secara tidak langsung dapat membuka peluang perniagaan kepada pengusaha atap Senggora Malaysia. Lengga-lenggo.